Kita ini tetamu kita yang berbahagia Dr. Zainal Abidin bin Said, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Data Pribadi Malaysia. Betul, terima kasih kerana sudi datang doktor. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dekat sikit doktor dengan mic tu. Inilah doktor, agaknya boleh kita berkongsi-kongsi atau tambah-tambah ilmu bagi saya dan pendengar kita. Jabatan Perlindungan Data Pribadi Malaysia ni jarang kita dengar. Boleh tak ceritakan sama ada dia punya data jabatan ini sendiri, fungsi dan juga peranan jabatan ini berkongsi bersama pendengar kita petang ni doktor. Terima kasih Raub, terima kasih kepada Negeri FM kerana menjemput saya dari Jabatan Perlindungan Data Pribadi. Ini adalah lawatan saya yang pertamalah ke stesen radio. Terima kasih doktor. Saya nak terangkan Jabatan Perlindungan Data Pribadi ini adalah jabatan terakhir di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Sebelum ini dikenali sebagai Kementerian Komunikasi, Kebudayaan dan Kebudayaan lah, Penerangan dan Kebudayaan. Tapi selepas PRU baru-baru ini dia dijadikan sebagai Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Jabatan Perlindungan Data Pribadi ini ditubuhkan pada Jun 2011 khusus untuk kita menguatkuasakan Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 atau lebih dikenali sebagai Akta 709. Tujuan akta ini pula adalah untuk menjaga kepentingan rakyat dipelihara, khususnya dalam pengurusan data pribadi dalam transaksi komersial. Jadi saya nak jelaskan di sini, transaksi komersial itu adalah transaksi yang melibatkan pungutan data pribadi. Kalau ada transaksi komersial tapi tak ada pungutan data pribadi, maka Akta 709 ini tidak tertakluk kepada sesebuah agensi itu. Pada ketika ini kita akan sedang berusaha untuk mendaftarkan pengguna data. Pengguna data adalah agensi yang memungut data pribadi kita untuk tujuan transaksi komersial. Kemudian kita akan mewujudkan forum pengguna data. Hasil daripada kedua-dua perkara tersebut akan terhasillah sesuatu yang kita panggil kod tata amalan pengguna data. Nanti dengan adanya kod tata amalan ini, seluruh rakyat Malaysia tidak perlu lagi bimbang tentang penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi komersial. Baik doktor, mungkin benda ini satu perkara yang baru bagi FI dengan perkataan data pribadi, penggunaan data dan pelindungan data pribadi. Bolehkah Dr. Zainal menerangkan apakah sebenarnya dimaksudkan dengan perkara berkenaan? Mula-mula saya nak terangkan tentang data pribadi. Data pribadi itu adalah sesuatu yang boleh merujuk kepada nature person ataupun orang yang sebenar. Dia bukan orang yang diwujudkan atas dasar undang-undang, orang sebenar macam kita semua. Macam semua pendengar Negeri FM pada petang ini. Kita adalah orang sebenar. Apa saja yang kita sebut, dia merujuk kepada diri kita. Sebagai contoh kad pengenalan. Kalau sebut saja gabungan nombor-nombor itu, maka nombor kad pengenalan itu merujuk kepada saya. Contohnya Dr. Zainal Abidin Said. Muda lagi orangnya. Muda lagi. Lagi 10 tahun lepas lagi muda Raub. Okay. Kemudian nama dan alamat kita. Kalau merujuk saja, nombor kad pengenalan, nombor pasport, maklumat kesihatan, email, gambar, imej dalam lita tertutup CCTV, maklumat dalam fail peribadi, butiran akaun bank, juga butiran kad kredit. Dan ketika ini hanya perkara-perkara yang betul-betul merujuk kepada nature person, seperti yang saya sebutkan tadi, dikategorikan sebagai data pribadi. Tapi data-data lain tidak tertakluk di bawah Akta 709. Orang sering bertanya saya, kenapa data-data dalam WhatsApp, data-data dalam Facebook tidak dilindungi di bawah akta ini. Itu adalah kerana kedua-dua transaksi yang berlaku di Facebook, WhatsApp atau apa saja tidak dikategorikan sebagai transaksi komersial. Akta ini hanya melibatkan data yang dipungut, diproses, disimpan dalam transaksi komersial di antara pelanggan dengan organisasi. Okey. Ini doktor agaknya pendengar sudah pasti termasuk saya yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut ni, bagaimana data pribadi seseorang itu boleh disalahgunakan dan perihal pentingnya Akta 709 baru wujud sebagaimana doktor kata akan memberi manfaat kepada kita semua doktor. Mula-mula saya nak terangkan maklumat daripada cyber security tentang penyalahgunaan data. Ini data, bukan data pribadi. Pada tahun 2012, puratanya dalam satu bulan terdapat lebih kurang
890 penyalahgunaan data sebulan. Wow. Sebulan. Tapi pada tahun ini sehingga bulan 10 2013 penyalahgunaan data ini telah meningkat kepada hampir 1000 penyalahgunaan sebulan. Penyalahgunaan data dan data peribadi ini dia mempunyai prinsip yang hampir sama. Maka dalam Akta 709 ini kerajaan telah menetapkan 7 cara untuk kita mengendali atau menguruskan data peribadi pelanggan. Yang pertama kita panggil prinsip AM. Data peribadi dalam prinsip AM ini secara ringkasnya adalah orang yang mengambil data dengan orang yang memberi data itu perlu ada persetujuan bersama. Sehingga kini kita tidak pernah bertanya untuk apa data kita diambil dalam satu transaksi komersial. Sebagai contoh, kalau kita buat pinjaman keuangan, banyak data yang diambil sebenarnya tidak diperlukan. Sebagai contoh, kalau orang ambil data berkenaan ibu bapa kita untuk satu urusan pinjaman yang tidak berkaitan dengan ibu bapa kita, nama dan alamat mereka, itu adalah data peribadi mereka yang tidak berkaitan. Tak bersangkut paut langsung. Tak bersangkut paut langsung, tetapi tetap diminta atas tujuan sebenarnya. Syarikat tersebut juga tidak tahu, tapi dia hanya jadi satu amalan. Minta maklumat orang lain. Kita minta maklumat orang lain untuk satu yang tidak berkaitan dengan orang itu. Langsung. Tak bersangkut paut. Kemudian yang kedua kita panggil adalah prinsip notis dan pilihan. Notis dan pilihan ini ada dua. Satu notis, satu pilihan. Notis adalah data peribadi yang telah diambil dalam transaksi komersial sebelum akta ini dikuatkuasakan. Jadi syarikat-syarikat yang ambil sebelum akta ini dikuatkuasakan diberi tempoh 3 bulan. 3 bulan untuk memberi notis kepada pemilik-pemilik data tersebut. Tapi bagi data yang diambil selepas tempoh undang-undang ini dikuatkuasakan 3 bulan tadi? Selepas 3 bulan. Ada tarikh. Ada satu tarikh, katakan tarikhnya adalah 15 November. 16 November kalau berlaku transaksi komersial yang melibatkan pengambilan data, dia harus patuh pada 7 prinsip ini. Prinsip ketiga adalah prinsip penzahiran. Zahir itu adalah bahasa undang-undang, tapi dalam bahasa biasanya kita panggil perkongsian data peribadi. Sehingga kini sebenarnya kita tak tahu data kita dikongsi oleh satu organisasi kepada berapa buah organisasi. Sebagai contoh, kalau kita buat pinjaman kenderaan, syarikat kewangan tersebut akan berkongsi data kita dengan pejabat peguam, dengan agensi penarik kereta, dengan agensi pemungut hutang, tapi tidak dimaklumkan kepada kita. Selepas akta ini dikuatkuasakan, maka makluman-makluman tersebut hendaklah diberitahu dalam notis kepada pelanggan-pelanggan yang ada sebelum ini, dan hendaklah diberitahu ketika transaksi itu dilakukan kepada pelanggan-pelanggan baru. Prinsip seterusnya adalah prinsip keselamatan. Prinsip keselamatan ini sebenarnya melibatkan, pada hari ini kebanyakan data peribadi diproses melalui sistem ICT. Jadi proses sistem keselamatannya tidak begitu dibimbangi. Tetapi bagi ada juga agensi yang tidak lagi menggunakan ICT. Sebagai contoh, klinik swasta dia masih menggunakan file. Jadi kita bimbang keselamatan data-data kita itu diambil dan ada kesempatan untuk orang buat bisnes di atas rekod-rekod kesihatan kita. Dia akan mengganggu privasi kita melalui panggilan telefon yang kita tidak perlukan sebenarnya. Prinsip kelima adalah prinsip penyimpanan. Satu data itu tidak dibenarkan disimpan dalam satu pemprosesan lebih daripada had masa yang diperlukan. Ini sebenarnya kita tidak pernah ambil tahu. Betul. Seandainya satu transaksi itu telah tamat, katakan pada 2011, data peribadi kita masih ada dalam data bank sebuah organisasi itu sehingga bila-bila. Dengan adanya prinsip ini, organisasi tersebut perlu menetapkan bilakah data itu boleh disimpan. Keenam adalah prinsip integriti data. Data hendaklah tepat sentiasa, sama ada dari segi disimpan, dari segi diuruskan, dari segi disebarkan, data itu hendaklah tepat. Tanggungjawab untuk menepatkan data itu bukan tanggungjawab subjek data, bukan tanggungjawab rakyat, tapi tanggungjawab organisasi yang memungut data tersebut. Kita sebagai rakyat, kita boleh tanya bank atau apa saja tentang data-data kita yang telah pun berubah dan tidak tepat. Dan prinsip terakhir adalah prinsip akses. Kita boleh melihat data kita di mana-mana ia disimpan
setiap masa. Bila-bila masa kita suka. Selagi kita hubungan transaksi itu masih wujud ataupun telah tidak wujud, kita boleh lihat data kita dan kita boleh minta agensi tersebut melakukan beberapa pembetulan kalau ianya tidak tepat. Saja dong. Itu tadi VP Dr. Zainal Abidin bin Said, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Data Pribadi Malaysia. Kita rehat seketika, nanti kita tanya-tanya lagi. Betul, kita dapatkan lagi ilmu-ilmunya. Ya, betul. Kepada anda yang baru saja bersama kami di Radio Malaysia Negeri FM, masih lagi dalam rancangan wawancara bersama dengan yang berbahagia Dr. Zainal Abidin bin Said, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Data Pribadi Malaysia. Baiklah, seterusnya Doktor, saya nak tanyalah mengenai data pribadi yang disalahguna dan diselewengkan. Sudah pasti menarik ramai minat pendengar untuk mengetahui dengan lebih lanjut perkara ini. Bagaimana ianya boleh berlaku dan apakah kesannya kepada kita? Kesan tu. Terima kasih. Sebenarnya data pribadi ini berlakunya banyak-banyak penyalahgunaan data pribadi sebelum ini sebab akta tidak dikuatkuasakan. Apabila ada akta, dalam akta 709, denda penyalahgunaan data pribadi ini adalah RM500,000 ataupun penjara tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Tetapi yang saya nak jelaskan di sini, sehebat mana sesuatu akta itu meletakkan denda, sehebat mana penguatkuasaan dilakukan, seandainya sesuatu akta itu gagal menjadi budaya, maka akta itu gagal dilaksanakan secara total. Kalau kita perhatikan banyak di Malaysia, akta ini saja telah pun akta 709. Artinya dengan adanya akta perlindungan data pribadi ini, Malaysia telah pun ada 709 undang-undang. Banyak. Tetapi kalau kita perhatikan, kesalahan-kesalahan masih berlaku, malah semakin meningkat. Jadi ketika saya diminta untuk mengendalikan jabatan ini, maka hasrat saya adalah untuk menjadikan melindungi data pribadi sendiri ini sebagai satu budaya rakyat Malaysia. Kita rakyat hari ini kebanyakannya yang membuat transaksi komersial secara aktif ini adalah generasi Y. Jadi kumpulan ini sebenarnya boleh diserapkan dengan satu budaya mengambil tahu perjalanan data pribadi dalam sesuatu transaksi komersial. Saya mahu semua pendengar Negeri FM khususnya supaya setiap kali ada transaksi komersial, hendaklah ditanya kepada organisasi yang berkenaan untuk apa data itu diambil. Kenapa terlalu banyak data yang diambil? Kepada syarikat mana data itu akan dikongsikan? Untuk tujuan apa? Bila kita banyak bertanya, hak kita sebenarnya akan terjaga. Betul. Dan kebanyakan penyalahgunaan data pribadi ini adalah berlaku kerana kelemahan beberapa undang-undang sebelum inilah. Jadi dengan adanya akta 709 ini, segala-gala lompong yang ada dahulu itu akan diisi oleh akta ini. Dan saya sebagai timbalan ketua pengarah ini, saya akan lakukan yang terbaiklah supaya akta ini akan menjadi budaya kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya pendengar-pendengar Negeri FM pada petang ini. Ini doktor, dengan cerita ni, ini ke jelajah yang pertama doktor? Untuk saya, saya memilih untuk tempat pertama saya adalah di Negeri FM. Kerana saya adalah pendengar tegar Negeri FM lah. Jadi saya mahu seluruh rakyat Negeri Sembilan terus setia bersama Negeri FM. Di samping kita berhibur, kita dapat beberapa informasi. Betul. Ini doktor, pengguna data ni perlu bertanggungjawab melindungi data pribadi yang ada dalam simpanan mereka. Sebagai satu aset organisasi, itu betul. Sekiranya berlaku juga penyalahgunaan dan penyelewengan data pribadi tersebut, doktor, apakah hak-hak kita sebagai pengguna, saya, Vivi dan pendengar yang ketika ini mendengar Radio Malaysia Negeri FM, doktor? Kalau berlaku juga penyalahgunaan data pribadi, saya sebenarnya tak ada toleransi dalam saya menguatkuasakan sebarang undang-undang. Di mana-mana tempat saya bekerja sebelum ini, saya tidak pernah mengamalkan toleransi. Yang salah tetap kita akan ambil tindakan, dan selalunya saya pilih pada tindakan yang paling maksimum lah untuk sesuatu kesalahan itu. Jadi akta 709 ini unik. Saya dah buat analisa, daripada 146 section, ada 38% yang menyentuh terus tentang hak-hak pengguna. Dan khususnya hak-hak khusus pengguna terletak pada section 30 hingga section 44. Jadi antara yang selalu yang saya jangka akan berlaku nanti adalah data kita dikongsi tanpa dimaklumkan kepada kita. Seandainya kesalahan ini berlaku, maka